Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara nak membuat tart nenas bunga ataupun ada juga yang menyebut sebagai tart mawar ataupun tart nyonya. Dalam video yang lepas saya dah pernah kongsikan resepi tart nenas gulung. Kali ni kita buat versi bunga pula ya. Resepinya berlainan sedikit. Ini jam nenas, saya beli yang ready made daripada kedai bakery. Tak kisah ya, jenama apa-apa pun tak apa. Asalkan ditulis kurang manis dan juga premium AAA. Kita akan mulakan dengan menggentil jam nenas dulu. Letakkan dalam bekas yang telah pun dialas dengan plastik. Saya akan menyukat jam dengan menggunakan sudu metrik, iaitu sudu penyukat. Sudu metrik ni boleh dibeli di kedai peralatan bakery ya. Sapukan tangan dengan sedikit minyak masak. Tujuannya supaya jam tu tak melekat pada tangan dan mudah proses untuk kita menggentil nanti. Sapukan juga pada sudu penyukat. Ambil jam dan isikan dalam sudu penyukat dan kemudian bulat-bulatkan. Kalau anda tak sukakan saiz ni, anda boleh kecilkan sedikit dengan menggunakan sudu setengah TSP, iaitu setengah sudu kecil. Anda dapat lihat ya, dia tak melekat pada tangan kita, hasil daripada kita sapukan minyak tadi. Boleh buat siap-siap banyak-banyak dan simpan dalam peti sejuk. Bahagian chiller bukan tempat beku ya. Kalau anda baru mula nak membuat biskut, saya tak galakkan sangat anda buat sendiri jam. Takut kalau salah cara pembuatannya nanti, tak sampai seminggu dah berkulat jam tu. Ketepikan dulu jam. Untuk hari ini saya gunakan mentega jenis bergaram ataupun disebut juga sebagai salted butter. Keluarkan dari peti sejuk lebih kurang 10 hingga 15 minit. Kita boleh terus gunakan. Jangan biar sampai lembik ataupun cair ya. Nanti biskut kita tak cantik dan mudah jadi kembang. Kalau anda nak gunakan margarin pun boleh, tak kisah ya. Dadukan kecil dan masukkan ke dalam mangkuk pengadun. Masukkan sekali gula icing yang telah pun diayak. Kacau sekadar sebati sahaja mentega dengan gula icing tadi. Jangan terlebih mengacau seperti kita membuat kek ya. Bila dah sebati, masukkan sebiji kuning telur yang bersaiz besar. Anda boleh gunakan sama ada grade A ataupun B bersama dengan esen vanila. Kacau hingga sebati. Langkah seterusnya, masukkan tepung gandum. Saya terus masukkan semua sekaligus bersama dengan tepung jagung dan juga tepung custard. Mula-mula kita akan kacau dengan menggunakan senduk kayu dulu. Bila dah berkeadaan begini, barulah kita gaul sebati dengan menggunakan jari pula. Gaul hingga mendapat dough yang tidak melekat di tangan. Dough ni memang dia tak lembut ya, seperti kita buat tart gulung dulu. Asalkan anda boleh kepal begini, kira dah okey dah ni. Tapi kalau dough anda terlalu keras, anda boleh tambahkan 1 sudu besar mentega dan uli balik semula. Kita akan tutup dough untuk mengelakkan ia menjadi keras sebab terkena pada udara. Dough ni saya akan rehatkan lebih kurang 10 hingga 15 minit. Ini bingkai untuk meratakan dough biskut. Ni dah lama ya, saya beli waktu berniaga dulu dan ketebalannya adalah 1 cm. Kalau tak ada bingkai seperti tadi, anda boleh juga gunakan penggelik ketebalan boleh laras seperti ni. Juga boleh dibeli di kedai peralatan membuat kek, kedai bakery ya. Tapi kalau tak ada kedua-duanya, tak mengapa, anda terus je canai di atas dough mat seperti ini. Letakkan dough dan alaskan dengan plastik dan gelikkan. Tapi kalau ada bingkai ni, dough kita akan jadi sekata ketebalannya ya. Tapi tak mengapa, kalau anda buat agak-agak je pun tak apa. Ni acuan yang akan saya gunakan. Saya akan celupkan acuan dengan sedikit tepung gandum. Ketuk-ketuk sikit ya. Jangan biar tepung tu penuh pada acuan tu.
Taburkan juga sedikit tepung gandum pada permukaan dough kita. Ini bertujuan supaya dough tu tak melekat pada acuan dan mudah kita nak keluarkan nanti. Keluarkan dengan berhati-hati. Anda dapat lihat ya, bunganya terbentuk dengan cantik dan tidak lepeh. Ulangi proses yang sama. Celupkan acuan dengan tepung pada setiap kali kita hendak menerap. Jangan lupa ya, keluarkan dengan berhati-hati. Ini hasil bunga kita ya. Dia terbentuk dengan cantik. Dengan ketebalan dough tadi yang ketinggiannya 1 cm, saya dapat anggaran 70 hingga 75 keping biskut. Untuk egg wash pula, 1 biji kuning telur yang dicampurkan dengan 1 sudu kecil air. Kalau anda suka warna yang lebih terang, boleh juga letakkan 1 hingga 2 titis pewarna kuning. Pukul sedikit dan sapukan bancuhan kuning telur tadi pada bahagian bunganya. Bahagian tengah tu tak perlu sapu pun tak apa ya. Tapi ni saya gunakan berus yang agak besar juga. Jadi telur kuning tu kena juga pada bahagian tengah, tak mengapa ya. Tray ni kalau anda tak nak alas dengan baking paper pun tak apa, biskut ni tak akan melekat. Tapi ni saya alas sebab takut kuning telur tu meleleh yang boleh menyebabkan biskut tu melekat pada tray. Ambil jam yang kita bulatkan awal-awal tadi dan tekan sedikit, tapi janganlah terlalu lepeh ya, tekan sedikit saja dan letakkan di atas dough biskut. Tak perlu tekan sangat ya sebab jam ni memang akan melekat pada biskut tu selepas kita dah siap bakar nanti. Buatlah sehingga habis. Panaskan oven selama 10 minit dan bakarlah biskut sehingga masak mengikut kapasiti oven masing-masing. Api atas dan bawah, kipas oven di-off-kan. Bila masa membakar tamat, keluarkan biskut. Kalau nak tahu biskut tu dah masak atau belum, cuba anda tolakkan dengan jari. Kalau dia bergerak, bermaksud dia telah pun masak. Dan bahagian bawahnya kelihatan kepirangan sedikit. Beginilah hasil biskut kita ya. Bunganya kekal cantik, sama seperti waktu sebelum kita membakar tadi. Selamat mencuba semua. Siap.